back to our business perempuan. Malam ni, okay, saya nak berkongsi sebenarnya. Saya nak cerita tentang kenapa saya membenci, kenapa saya menentang keras pernikahan sindiket perempuan. Saya kan perempuan, kalau siapa yang follow sejak tahun 2019, kalau permulaan saya buat live, dan sebelum pada tu pun saya ada banyak menulis dan sebagainya, saya takkan pernah berhenti. Okay, saya takkan pernah berhenti untuk berkongsi dan menentang keras isu berkenaan dengan nikah sindiket ni. Okay, tapi perempuan, sepanjang saya berkongsi ni kan, ada orang yang dia tahu, ada orang yang dia memang bersama dengan saya, ada orang yang alah tak apalah, benda ni tak berlaku pun kan, so kita rasa macam tak penting, alright. Tapi tengok perempuan, saya bila saya posting, okay, saya cerita tentang kesan dia, okay, apa kesan yang berlaku kepada seseorang yang melakukan nikah sindiket. Kebanyakan orang dia akan fikir setakat diri dia sahaja. Kalau dia buat tu, dia rasa macam okey, kena kat aku sahaja. Tetapi sebenarnya kita banyak terlepas pandang tentang apa kesan kepada waris kita, apa kesan kepada anak cucu kita. Tu yang sebenarnya, tu yang point dia kenapa kita menentang keras perempuan. Dalam Islam, okay, ada, kita sebut nama dia maqasid syariah. Okay, maqasid syariah ni maksudnya objektif, okay, objektif matlamat kepada penurunan Islam ni, syariat turun ke dunia ni, dia nak menjaga 5 perkara. Setiap orang, tak kisahlah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, dia akan ada tujuan dia, Islam diturunkan ni untuk menjaga 5 perkara. Right? Salah satu daripada 5 perkara tu adalah menjaga keturunan, menjaga nasab perempuan. Islam ni sangat tekankan bab menjaga nasab. Maksud nasab ni adalah berkaitan dengan keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Sebab tu, cara untuk nak menentukan baik ataupun tidak keturunan tu, dia bermula dengan pernikahan. Pernikahan tu adalah salah satu sebab kenapa Islam membenarkan. Jadi kebenaran untuk berkahwin tu dibenarkan dalam Islam, tujuan dia untuk menjaga keturunan. Faham? Okay. So kalau nak menjaga keturunan ni, kita tak boleh ambil mudah bab perkahwinan. Kita tak boleh ambil ringan bab perkahwinan. Saya cukup geram, saya cukup pantang kalau orang kata kan nak nikah ni susah perempuan. Orang yang kata nikah ni susah perempuan, sebenarnya dia ada problem. Dia ada problem. Kalau katalah pernikahan tu mungkin anak dara dengan anak teruna hak biasa pun kadang-kadang susah tu bukan sebab apa? Mungkin sebab kewangan satu. Okay? Mungkin sebab parents tak setuju. Yang tu isu. Isu ni kita tak boleh sekadar okay, ada kesusahan macam ni, alright, kita lari, kita ambil benda yang senang. Tak boleh macam tu. Kalau ada isu, kita kena selesaikan. Okay? Kalau kata nak nikah dengan perempuan ni, tapi perempuan ni tak ada wali, ataupun wali dia tak setuju. So kita tak boleh buat lari macam tu. Islam cukup larang benda ni. Buat lari anak orang nikah macam tu. Okay? Ikut suka hati buat macam mana sekalipun. Okay? Sebab kita bukannya nak menyusahkan. Islam tak pernah pun nak menyusahkan. Tetapi Islam ni detail. Saya kena bagi ayat ni masa dekat dalam mahkamah dulu. Ada satu hakim yang kata memang Islam ni sebenarnya memudahkan, tetapi dia bukan sampai tahap memudahkan tu kita boleh ambil mudah. Bila saya dengar tu, okay, Islam ni bukan mudah tapi dia kena detail. Dia kena penjelasan yang tepat. Kita buat ni sebab apa? So nikah sindiket ni adalah satu benda yang kita kata ambil ringan tentang nikah. Saya geram perempuan, serius. Saya dengar cerita hari ni, cerita yang saya kongsi tu, dia rupa macam terkena semalam punya artikel. Saya kongsikan tentang isu seorang wanita yang dia tak sedar
yang dia tak tahu dia berkahwin dengan abang dia. Yang mana ayah dia kahwin senyap-senyap di sempadan Thailand. Okey, ayah dia kahwin senyap-senyap di sempadan Thailand. Kemudian dia senyap, dia tak pernah bagi tahu pun. Jadi tak ada siapa pun expect lah. Jadi ada anak dan sebagainya, tak ada orang pun tahu. Sebab tak pernah pun didaftarkan perempuan. Tak pernah daftar dekat Malaysia. So nikah siam tak daftar kat Malaysia, tak ada siapa pun tahu. Dekat pejabat agama, dia hanya ada rekod perkahwinan kita saja. Kalau nikah kat siam, balik mai, tak ada siapa tahu. Melainkan ada orang mati ke, okay? Ataupun melainkan kita pergi ke mahkamah buat pengesahan. Ada orang mai bagi tahu ke, tu mungkin kita tahu. Tapi kalau kita tak pernah tahu, kita pergi pejabat agama, ada orang tanya saya, tuan macam mana kita nak tahu suami ni nikah siam ataupun tidak? Jawapan saya tak ada, nak cek ke pejabat agama pun tak ada, dekat mahkamah pun tak ada perempuan. Dia hanya akan datang apabila orang ni pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan. Daripada kesedaran. Ada orang dia tak ambil peduli bab kesedaran ni perempuan. Dia sanggup ambil pendekatan untuk tipu lagi ada. Sebab dia ada problem. Dia ada problem tapi dia lari daripada problem tu untuk ikut cara yang betul. So dia ikut cara yang salah, that means dia lari daripada problem tu. Okay, so bapak ni dia kahwin di sempadan siam, balik, senyap, dapat anak besar dan sebagainya. Kemudian nak jadi cerita, meninggal. Dan meninggal, si mak ni pun tak pernah buat pengesahan. Okay, kenapa? Kenapa mak ni tak pernah buat pengesahan? Sebabnya perempuan, ada setengah orang perempuan, dia tak kisah tau. Kalau kata anak dia tu tak bin kepada si bapak tu. Ada perempuan, ada orang yang dia tak kisah kalau kata balik mai ke Malaysia, tak buat pengesahan, lahir anak tu tak dibin kepada suami tu pun tak apa. Ada orang macam tu. Salah satu sebab dia, nak tahu tak? Siapa nak tahu? Boleh nak tahu. Kenapa ada setengah orang, okay, dia balik ke Malaysia, walaupun dia mengandung, dia tak buat pengesahan. Dia rela saja dia lahirkan anak, tak binkan kepada lelaki tu. Ada sebab dia. Alright. Yang pertamanya sebabnya kenapa dia tak buat pengesahan tu, sebab kalau katalah dia buat pengesahan nasab, okay, so anak tu nanti akan dibinkan kepada si bapak tersebut. Kalau anak ni tak dibinkan kepada bapak tu, so dia akan dianggap sebagai anak tak sah taraf. Okay. Anak tak sah taraf, dia takkan ada isu perebutan jagaan. So mak akan dapat 100% kekuatan dekat penjagaan anak tersebut. Itu satu. Ni orang yang tak fikir jauh. Dia fikir malah nak bagi bapak ni ambil anak. Dia ada orang dia fikir macam tu. Okay. Yang keduanya disebabkan sebabkan apa? Kena setengah orang ni. Sebabnya anak yang dilahirkan tu anak lelaki perempuan. Ni salah satu sebab dia. Yang saya cerita ni based on pengalaman, okay? Based on pengalaman, saya pernah tanya, kenapa tak buat pengesahan dulu? Yeah? Sebab dia kadang dia kata nak tuntut apa sangat, harta pun bukan ada. Jadi nak buat pengesahan tarafan pun rasa macam leceh lah, banyak kos lah dan sebagainya, okay? Tapi banyak orang yang dia ada punca dia tak mau buat pengesahan tu, salah satu sebab dia anak tu adalah anak lelaki perempuan. Kenapa? Kenapa anak lelaki? Kenapa anak lelaki tak buat pengesahan? Sebab orang ni dia risau anak perempuan saja. Sebab anak perempuan nanti nak nikah, nanti kalau anak perempuan ni besar dia kena buat permohonan wali hakim. Sebab anak tak sah taraf, dia tak ada wali perempuan. Wali dia wali hakim. So dia kena mohon kepada mahkamah untuk minta kebenaran hakim secara untuk dijadikan wali bagi perkahwinan. Okay. Tapi bagi anak lelaki kalau katalah tak ada parents pun kan, tak kisah, dia boleh menikah je. Sebab lelaki tak ada wali, sebab dia wali. Faham tak? Itulah sebabnya kenapa ada orang dia tak buat pengesahan. Tu jadi cerita macam tu. Jadi cerita kenapa yang orang ni dah sampai suami meninggal pun tak buat pengesahan. So bila anak lelaki dah besar, anak lelaki dia ni couple,
Biasa dah besar kadang-kadang terkapal dengan adik dia sendiri. Dia tak tahu yang tu adik tiri. Adik tiri lah kan. Okay. Satu bapa. Faham tak? Satu bapa. Okay. So, jadi bila tak cerita tu, nak jadi cerita wanita ni, dia tanya. Okay, dia tanya kepada, sembang dengan mak mertua. Sebab kalau cerita dekat, saya tanya juga dulu, kenapa tak pernah ke tanya dekat bakal suami ni, siapa bapak dia, bagi tahu bapak dia dah meninggal, dah lama dah dulu lagi, dia besar pun dengan mak dia sahaja. Faham? So, dia tak kisah benda tu, and then, dia pun buatlah. Dia nikah. Selepas nikah tu, mak dia pun rasa macam dapat kesedaran. Saja nak buat tuntutan pengesahan untuk apa? Sebab ada timbul isu nak tuntut harta. Isu nak tuntut harta. So dia kena buat pengesahan lah. So bila buat pengesahan perempuan, nak jadi cerita, dia berceritalah kepada menantu dia ni. Cerita pada menantu dia yang mak ni nak buat pengesahan. Dulu mak kahwin dekat Siam ni dapat anak ni. Dapat laki hang ni. Faham tak? Dapat orang Kedah ni, dia panggil suami ni laki hang. Okay? Mak dapat anak mak ni laki hang ni. Dulu mak kahwin dekat Siam, ni mak nak buat pengesahan sebab mak nak buat tuntutan. Jadi tengok-tengok rupa-rupanya dekat dalam sijil nikah Siam tu wanita ni terkejut, rupanya yang tu ayah dia. Faham tak? So bayangkan situasi kita. Kalau kita kat situasi tu, merah biru, kuning, hijau, semua ada muka ni. Kita pun jadi tebal, faham kan? Nasib tak kena baik, tiba-tiba akhirnya kita dia lari balik rumah dan dia cuba dapatkan nasihat. Inilah salah satu punca yang kita panggil kenapa pernikahan yang senyap-senyap ni kita tak boleh kita tak boleh buat. Kita mesti, kalau kata nikah, mesti kena bagi tahu. Termasuklah pernikahan tu di sempadan Siam sekalipun. Okay, kalau balik ke Malaysia, kita kena buat pengesahan. Kita tak boleh senyap-senyap bagi tahu kata lepas tu dah ada anak sebagainya. Okay, kenapa ya? Nak ambil apa? Jadi nak guna ya. Tidak. Okay. Alright, sorry anak kacau lah. Biasalah duduk kat rumah live ni. Okay. Alright, so apa yang saya nak ceritakan, wanita ni dia jadi stres sebab dia terpaksa terima hakikat yang dia kahwin tu adalah darah daging dia. Darah daging dia sendiri, abang satu bapa, cuma lain mak, faham? Okay, so yang itulah yang menyebabkan seseorang ni jadi teranaya. Okay, saya boleh kata wanita ni teranaya sungguh-sungguh perempuan, sebab dia tak pernah pun nak minta untuk nak couple, nak kahwin, apatah lagi kan dengan saudara dia sendiri. Tetapi disebabkan kesalahan arwah bapa dia tu, dia terpaksa tanggung, dan anak yang dilahirkan daripada perkahwinan mereka tu, dia jadi status macam mana. Saya dah ulaskan status anak yang kahwin disebabkan tersilap ni kan. Jadi anak tu masih lagi dikira sebagai anak sah taraf. Cuma perkahwinan bapa dengan perkahwinan si anak perempuan dengan anak lelaki ni kena difarokkan. Ada orang tanya kat saya, tuan, apa maksud farok? Farok ni maksudnya dia dipisahkan secara kehakiman. Pemisahan kehakiman. Okay? So mahkamah akan kena pisahkan. Ada sebab, atas sebab yang nikah tu syarat nikah yang tak sah contohnya. Dia batal syarat nikah tu. Okay? Sebab dia mesti pengantin lelaki dan pengantin perempuan ni tak ada kaitan lah. Kalau ada kaitan, yang tu ada kita panggil apa? Nikah tu nikah fasid lah. Syarat dia tu batal. Okay? Tapi disebabkan mereka tak tahu, tak tahu mereka ni ada kaitan, so anak tu tak bersalah. So anak masih boleh dibinkan kepada lelaki tersebut. So anak masih boleh dibinkan kepada lelaki tersebut, tapi lepas faraq nikah tu, anak kena dibuat pengesah tarafan. Okay, pengesahan nasab kepada lelaki tersebut. Kesian dekat anak tu. Bayangkan
Nanti kalau anak tu besar pula, dia kata, yang ni mak saya kahwin dengan ni, tapi sebenarnya mak pun pakcik. Faham tak? Wah, tu je macam keluarga 69. Faham? Tunggang terbalik. Faham? Tunggang terbalik macam tu. Bermula daripada apa? Bermula daripada senyap-senyap. Tu nikah siam. Yeah. Belum lagi kisah yang viral hari ni. Saya bangun pagi tadi perempuan, saya rasa macam hari ni positif lah, sebab saya nak masuk office. So lepas dah mandi siap motor, aku buka lah tengok cerita kat Twitter apa pagi ni. Tengok dulu. Bila tengok-tengok tu kan, bara tiba-tiba dia meremang. Kata, wish, saya geram perempuan. Saya tak tahulah, kalau hampa tak geram tu, aku tak tahulah. Aku tak tahu lagi nak kata apa. Right? Saya kalau bab lain tak kisah sangat. Okay? Tapi kalau bab sampai mati, kematian tu memang saya marah jugalah. Tapi bila cerita bab nikah ni, nikah sindiket ni perempuan, tambah-tambah nikah ni pula dibuat oleh VVIP, aku tak boleh. Sumpah aku tak boleh. Dia geram. Tangan kata VVIP. Siapa-siapa yang sebelum ni orang yang influencer ke artis ke apa, hampa buat lebih kurang ni, kita memang akan bash sungguh-sungguh. Penulisan saya insyaAllah mesti aku akan hitkan. Okay? Sebab apa? Sebab mereka ni adalah contoh. Mereka ni adalah ikon ataupun ikutan. Okay? Sebab mereka ni adalah orang yang akan dipandang. Perempuan, kalau kita nak kenal agama, sesuatu agama, kita tengok kitab dia dulu ke kita tengok orang dia dulu? Kita tengok orang dulu perempuan. Faham tak? Islam tertarik ni pun, kebanyakan masa zaman Nabi dulu pun, orang tertarik dengan akhlak Nabi dulu. Faham tak? Orang tertarik dengan akhlak dulu. Bila tertarik dengan akhlak, ada Nabi ni sampai sabar banyak kali, sungguh-sungguh adil dan sebagainya, orang nampak yang tu kebaikan, baru orang mula mendalami. Sebab kita ni manusia, kita suka membaca tafsiran, kita suka baca baca bahasa badan, kita suka tengok akhlak orang tu. Kalau orang ni berpengaruh, tambah-tambah berpendidikan pula, okay, dia akan menyebabkan apa? Ramai mata tertumpu yang ni sepatutnya menjadi ikutan. Tapi bila orang yang sepatutnya menjadi ikutan tu, dia buat benda yang tak betul, apa yang akan berlaku? Betul lah, dia akan ada satu kesalahan. Okay? Kesalahan tu setiap manusia akan berlaku. Cuma janganlah sampai nampak bodoh sangat. Aku kena bagi juga. Okay? Saya cukup geram. Bab poligami ni perempuan, sebenarnya dia bab yang baik dalam Islam. Dia bab yang, kalau perempuan semua kan, perempuan semua mungkin ada yang majoriti tak suka poligami ke semua tu, tapi saya percaya bukan sebab poligami tu buruk kan. Sebab kan kita nak kata menjadi isteri kedua ni macam menyondoi, faham tak? Tak semua orang yang kata menentang poligami. Kalau ada yang menentang tu pun disebabkan perlakuan orang-orang macam kita ni. Jadi dia membusukkan keadaan, dia membusukkan agama. That's why kita menentang keras benda ni. Kita tak boleh bagi muka perempuan. Sebab nikah sindiket adalah nikah yang kalau kita tak ambil tindakan keras, dia akan membuka pintu untuk orang lain buat juga. Hari ni cerita kita adalah nikah sindiket ni secara online perempuan. Siam dah tutup. Sempadan siam tak boleh masuk. Pandai dah. Tak boleh dah kan. Jadi, egeh-egeh nak menikah juga, call. Duduk dekat Kuala Lumpur. Kemudian nikah. Nikah by call pula tu. Nikah by call. Tengok-tengok dapat sijil nikah Naratiwat perempuan. Yang ni perempuan kan. Oi, ya Allah. Geram. Saya ni kan mujok tak jadi hakim ya. Aku kalau jadi hakim ni, silap apa. Kalau mahkamah syariah, okay, mahkamah syariah ni, dia punya hukuman dia untuk orang yang berpoligami tanpa kebenaran dan juga nikah tanpa kebenaran kan, poligami tanpa kebenaran ni, dia punya maksimum dia penjara tak lebih daripada
Okey, saya share kat hampa. Aku share kat hampa. Hampa tengok ni Macam mana nak tunjuk? Kena tekan ni ke? Share screen ni. Okay. Okay. Okay, hampa nampak Okay, tengok Dia kata apa? Kesalahan berhubung dengan akad nikah. Kalau kata nikah tu dibuat secara salah lah. Right? So dipenjara tak melebihi 6 bulan. So dia tak melebihi 6 bulan lah. Sikit je kan. Jadi kalau katalah kan berkaitan dengan nikah sindiket ni, kalau maksimum tu penjara 6 bulan, aku bagi maksimumnya. Sebab apa? Dulu perempuan, dulu kan tahun 2010 ada satu kes permohonan kes pengesahan nikah poligami. Iaitu kes yang dilaporkan dalam jurnal hukum, iaitu kes Datuk Bermokhtar, iaitu ahli Parlimen Kinabatangan. Alright, so ahli Parlimen Kinabatangan tu dia berkahwin dengan yang artis lah, ZZ so tak apalah, yang tu tak kisahlah. So dia pergi menikah dekat Siam, balik mai dia buat permohonan pengesahan dekat Mahkamah Tinggi Syariah lah, poligami. So disahkan nikah tu. So lepas dah disahkan nikah tu, of course lepas sebulan 2 bulan lepas tu akan datang untuk satu saman lah, saman untuk kesalahan poligami tanpa kebenaran. Okay, dengan nikah tanpa kebenaran. Right. So poligami tanpa kebenaran tu, mahkamah jatuhkan hukuman penjara maksimum 6 bulan. Hakim bagi alasan kata kerana orang yang nikah ni, kalau kata dia bagi denda tak padan dengan dia lah. Denda maksimum mahkamah syariah punya denda ni, denda dia maksimum RM5,000. RM5,000 je perempuan. 356. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Sebatan tak pernah dengar lagi dekat lah. Right? RM5,000 je maksimum. Kalau RM5,000 untuk orang-orang macam ahli parlimen, menteri apa ni, Allah, celah gigi kuasa RM5,000 tu dia nak bayar. Okay, satu. Yang keduanya sebab dia menggubal undang-undang. Kita kena ingat satu perkara dekat Malaysia ni kita ada 3 badan. Okay, 3 badan. Yang pertamanya kita sebut sebagai badan eksekutif. Badan eksekutif ni siapa? Menteri, Perdana Menteri, menteri-menteri. Okay, ni kita panggil badan eksekutif. Yang tu kalau di peringkat persekutuan. Tapi kalau di peringkat negeri-negeri, okay, dia ada ketua menteri ataupun menteri besar dan juga exco. Okay, ni kita panggil badan eksekutif. Yang keduanya kita ada badan yang disebut sebagai badan judisiari ataupun badan kehakiman. Badan kehakiman ni mahkamah lah, sama ada mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah. So dua ni dia tak boleh campur. So mahkamah. Dia tak boleh duduk bawah kerajaan. So mahkamah is mahkamah. Yang ketiganya, yang ketiga kita sebut sebagai badan legislatif. Legislatif tu maksudnya badan perundangan. Kalau di peringkat persekutuan, kita panggil nama dia ahli parlimen. Hampa ni duduk dekat dalam Malaysia, setiap tempat yang hampa duduk ni ada parlimen masing-masing kan. Macam kat sini parlimen dia Sungai Petani. Tadi macam parlimen Keluang, parlimen Teluk Intan. Alright? So semua tu tugas mereka adalah untuk menggubal undang-undang. Sebab tu tempat parlimen ni dia bukan tempat untuk merepek ikut dan lah. Tujuan ada perbahasan tu untuk nak buat undang-undang. Nak guna untuk siapa? Untuk rakyat ni lah. Faham? Kalau di peringkat negeri kita sebut Dewan Undangan Negeri, ADUN. Ahli Dewan Undangan Negeri. Ni siapa yang belajar pengetahuan am ni, buat revision balik. Betul? So saya nak cerita apa? Orang yang ahli parlimen ke, adun ke, mereka ni tugas mereka adalah membuat undang-undang. Kalau mereka buat undang-undang tapi mereka langgar, patutkah hukuman yang mereka kena ni sama dengan orang awam?
Memang tak patutlah kan. Jadi saya kata betul lah tindakan hakim tu bagi. Pen. Sekejap perempuan. Ya aduh, time-time seronok duk bercakap ni. Awak tiba-tiba macam kuning lah ni. Okey ke? Awak tiba-tiba macam kuning. Kalau saya tutup ni jadi apa? Saya teteh. Okey sikit kan? Awak nampak macam demam kuning pula tadi. Okey, sebab tu kita tak boleh pandang ringan kalau orang yang buat undang-undang dia cuba melanggar undang-undang, perempuan. Saya bab hubungan dengan kalau katalah kesalahan ni dia ada hubungan dengan manusia, dia ada hubungan dengan Allah. Contoh kesalahan hubungan manusia macam kesalahan mencuri, contoh dia. Okey, mencuri, kita curi barang orang, okey. Jadi yang tu kesalahan kita dengan manusia. So kalau kita bayar balik, ganti balik, yang tu boleh dikira selesai. Alright. Tapi kalau macam poligami, okey, yang ni kesalahan dengan kerajaan. Sebab kerajaan ada syarat dia tersendiri tapi kita langgar. Alright. Tapi kalau katalah benda tu sampai melibatkan kepada hubungan dengan Allah juga, contoh dia kan, dia tahu benda yang dia buat tu tak sah tapi dia tetap teruskan juga. Yang tu dia bukan setakat melanggar undang-undang tapi dia dah cuba nak mencabar Allah. Saya boleh kata macam tu. Sebab apa, perempuan? Okay. Dulu lagi dah dinyatakan nikah online tak sah. Mari aku tunjuk kat hampa. Mana ni? Dulu Mufti sekejap Okey, ini penulisan Ustaz Abu Syafiq. Akad nikah secara online seperti lakukan video adalah batil kerana terdapat unsur gharar. Okey, tu salah satu pandangan lah. Okey, tapi kalau macam contoh masa PKP ni kan, kalau masa PKP tahun lepas dengan tahun ni, kadang-kadang ada yang nikah online kan. Nikah online ni, alright, nikah ni yang pentingnya kena cukup rukun nikah. Okey, cukup rukun nikah. Pertama kena ada suami, kena ada isteri, ada saksi, ada wali, ada akad. Okay. So kalau nikah online pun, alright, tapi ada wali. Ada wali memang sebelah confirm. Juru nikah pun juru nikah yang memang boleh sah, okay? Juru nikah yang bertauliah. Ada saksi semua cukup, okey. Alright, tak ada melanggar syarat, insya-Allah boleh. Okay. Tapi kalaulah nikah sindiket ni, perempuan, kita ambil kes yang kita nak bentang ni. Kes tentang seorang ahli parlimen ni, dia nikah duduk dekat Kuala Lumpur. Dah lah poligami. Apa faham? Poligami. Kemudian duduk kat Kuala Lumpur, tiba-tiba dapat sijil naratiwat. Rugi siapa pergi naratiwat kalau boleh buat kat Kuala Lumpur. Tidak, orang lain punya tu sampai nak kena merentah, cari lubang tikus nak masuk sana. Tak payah pun. Duduk kat Malaysia boleh dapat sijil naratiwat. Memang celaka kau. Saya geram tu, perempuan. Hai, aku panas. Yang panas tak apa lagi, yang kadang-kadang yang backup tu, yang backup tu lagi kita geram. Kata, ya Allah, apa masalah depan ni? Nikah sindiket ni, perempuan, selalunya problem dia adalah dekat wali. Okay? Kalau kita tengok, saya tak mau tunjuk video tu, hampa boleh Google sendiri video ni, hampa carilah sendiri. Dia ada viral dah video tu. So dia nikah tu secara online, dia call. So dia call and then macam Tok Imam tu dekat sana lah. Dekat Naratiwat, faham? So dekat Naratiwat, so tak tahulah, saya rasa macam Naratiwat lah sebab dapat sijil Naratiwat tu. Tak tahulah Tok Imam tu pun yang nikahkan tu duduk kat Kelantan ke, kat Terengganu ke, wallahu ta'ala alam. Sebab dialek dia macam tu, dialek masa percakapan macam tu. Okay, so kalau katalah nikah tu dapat sijil nikah dekat Siam, dekat Naratiwat ni kan, ada video tu ditunjuk kata secara wali hakim. Okay, selalunya nikah sindiket ni memang problem dia dekat wali. Dia selalu akan kata guna wali hakim.
Wali hakim, dia tak boleh macam declare macam tu saja perempuan. Guna, aku ni wali hakim. Oh, boleh guna untuk semua orang. Oh, mudah macam tu. Okay? Wali hakim, dia mesti nama dia kebenaran daripada hakim. Kalau duduk dekat Kuala Lumpur, okay, kalau duduk kat Kuala Lumpur, so nak dapat kebenaran tu kena pergi Mahkamah Syariah Kuala Lumpur lah kalau wali hakim. Tapi dia ada syarat juga nak dapat wali hakim ni. Syarat dia mesti tak ada wali mujbir. Ni kalau ayah masih ada, ayah masih ada, mana boleh tiba-tiba tukar mai kepada wali hakim macam tu. Sebab ayah masih ada. Tapi katakanlah ayah meninggal, ayah tak ada, ayah hilang daripada kecil, tak tahu. Tengok adik-beradik ada tak? Abang semua tu. Abang ke adik ke, okay, pakcik ke, ikut ranking lah. Okey, boleh tak? Abang boleh, tapi abang tak mau. Barulah kita kena mohon wali hakim. Ataupun ayah tak setuju ke, baru kita boleh mohon wali hakim. Nama pun wali hakim. Okay, dia mestilah kena kebenaran daripada hakim. Ni tiba-tiba duduk dekat Naratiwat, hampa duduk kat Kuala Lumpur, jadi wali hakim. Apa dia? Keluar dah lorang aku. Apa dia? Okay. Ni semua rapla perempuan. Rapla semua ni. Ni semua mengarutnya cerita ni. Memang sakit kepala kalau kita duk ikut perangai mereka ni. Okay. Kalau pasangan ni daripada Kuala Lumpur, contoh dia, ayah duduk dekat Kuala Lumpur, okay? Ayah tak tahulah, senang cerita. So lari pi sampai Naratiwat, lepas masuk golok tu sampai sana, terus sampai sana. Okay? Kalau kata guna wali hakim pun, insya-Allah kalau kata tempat tu tempat yang betul, memang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, memang ada tauliah wali hakim. Insya-Allah. InsyaAllah okey. Alright, insyaAllah okey. Tapi kita tak mau, kita tak suka, kita benci benda-benda macam ni. Okay, kita kena tentang keras benda ni. Kalau tu siapa yang kat Kelantan mungkin Naratiwat. Tapi kalau macam dekat belah Kedah ni, dia sempadan dia lepas kayu hitam tu, kita panggil Danok dan juga Songkla. Faham? Yang ni memang tanyalah laki-laki yang suka duk keluar pi siang tu, duk pi Danok semua ni, dia tahulah. Okay, so Songkla. So kat Songkla ni, dia ada tempat dia tersendiri. Saya pernah pi tempat tu, masjid 3 tingkat. Kalau dia pi tu pondok ke apa semua tu, memang tak dapat lah. Mesti isu dekat wali ni problemnya lah. Sebab nak guna title wali hakim ni, wali raja, hampa mesti kena lepas border dulu weh. Kena lepas border dulu. Ni duduk dekat dalam Malaysia, tiba-tiba wali hakim. Nak guna wali hakim ni kena dapat kebenaran mahkamah. Ada dia pergi mahkamah? Tak ada. Saya tak mau kata benda ni tak sah kan semua tu kan. Sebab saya nak kata sah ataupun tidak, tak boleh perempuan. Dia sama macam cerai. Cerai rujuk saya tak boleh sahkan. Okay? So sama macam nikah. Kita tak boleh nak kata sah ataupun tidak. Tapi apa kita kena buat? Kita kena desak supaya dia pergi ke mahkamah. Kita kena tekan, push. Ni orang agama ni perempuan. Ni orang agama ni perempuan. Kalau kita senyap, kita pun tak tahulah, macam bersubahat wadah agak lah. Saya dah buat kerja saya dah. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab kita nak ada tindakan yang tegas. Kalau tak ada tindakan yang tegas, percayalah, PKP kita ni akan panjang lagi. Covid ni pun nampak macam tak ada nak surut dalam 2-3 hari perempuan. Dia mesti makannya lah sampai ujung tahun ke, sampai tahun depan ke, wallahualam. Tempoh panjang lagi ni, dia akan menyebabkan pintu terbuka untuk orang lain buat macam tu juga. Sebab dah ada, kita panggil nama dia president case. Faham tak president case? Maksudnya contoh kes yang dah boleh bagi ikutan. Siapa pula kami tak boleh? Faham tak? Nanti ada orang laki akan kata, siapa pula kami tak boleh buat macam tu? Ni menteri buat. Kamu nak kata apa? Kalau yang buat tu orang awam semua ni, dia mungkin orang tak kenal sangat. So kes ni pun mungkin tak orang, Allah, kadang-kadang orang biasa nak buat ni kan, suka hati dia lah kan, dia tak ni sangat, dia mesti akan kena jugalah one day. Tapi kalau benda ni orang besar buat tapi tak ada tindakan,
Ingat, dia akan membuka pintu perempuan. Dia akan membuka pintu kepada orang lain untuk buat benda macam tu juga. Nak nikah poligami ni tak ada masalah perempuan. Ingat? Nak nikah poligami ni pun tak ada masalah. Saya tadi, Yanti cakap. Yanti cakap apa? Dia kata apa? Orang perempuan ni, dia tak kisah kalau kata poligami. Ni cara dia cakap lah. Allah Ta'ala betul tak budak kan. Dia kata orang perempuan ni poligami dia tak kisah. Dia pun okey dia kata poligami. Aku pula kata bejak betul dia ni. Dia kata mengapa? Dia kata tak, tapi kalau betul biar semua full. Maksudnya lengkap bagi semua. Okey, tak ada isu lah bab nafkah, memang bukan bertekad bagi cukup-cukup, bagi lebih, sediakan segalanya, everything. Semua okey lah kan. Saya tak tahulah cara dia tu macam okey ke tak apa dia kan. Faham tak? So, tak maksudnya dia kata okey lah. Mungkin orang perempuan dia boleh ada pertimbangan untuk macam berkongsi. Wallahualam, tak semua kot kan. Tapi cerita dia, it's not about kongsi semata-mata, tapi it's all about kemampuan. Okay? Keberanian. Tanggungjawab. Sebab bab poligami ni perempuan, dia kalau hang mampu tanggungjawab, hang mampu untuk nak bagi nafkah lebih, nafkah segalanya, everything, saya rasa benda tu tak ada masalah. Saya rasa macam dipersilakanlah. Tapi kalau orang kata nak ikut betul-betul sunnah kan, nak ikut sunnah Nabi betul-betul poligami, apa jangan duk menikah nak dapur. Nabi dia start kahwin poligami lepas kematian Siti Khadijah. Lepas kematian Siti Khadijah, kemudian dia kahwin dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pun atas atas cadangan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sahabat dia. Jadi dia suruh kahwin dengan anak dia. Tak apalah, nak suruh kahwin dengan Nabi kot. Lepas tu kemudian nikah lagi dengan isteri-isteri yang lain. Tapi isteri-isteri yang lain semuanya umur lebih tua daripada Nabi. Kau faham tak? Tak tahulah. Tapi umur dia semua umur yang berusia lah. Kalau betul-betul nak ikut lah kan. Maksudnya kena kahwin dengan orang yang berusia daripada kita lah. Sebab matlamat dia adalah untuk menjaga maruah wanita. Untuk menjaga wanita. Wanita ni perlu ada pemimpin, pembimbing. Ni lambat lepas. Umur 60 lebih. Cari hak bergetah lagi. Tak apalah. Tak apalah. Mungkin jodoh. Mungkin jodoh. Tak apa. Kita tak kisah bab umur tu. Right? Tapi yang kita kisah tu sebab cara tu tak betul perempuan. Nak poligami ni, cara dia kena dapat kebenaran daripada mahkamah syariah. Undang-undang tu hampa buat. Jangan sembang lah kalau kata jadi ahli parlimen, adun tak tahu benda ni. Muhung. Muhung sangat lah. Kalau orang Kedah kata, bohong level tinggi, dia tak panggil bohong apa, dia panggil muhung. Muhung sangat lah kalau kata tak tahu. Kalau tidak jadi adun, jadi ahli parlimen buat apa? Baik aku jadi ahli parlimen. Baik aku jadi adun kalau macam tu. Ni satu juga. Aku kena sekolah sikit. Kena sekolahkan betul-betul. Kita ni time nak mengundi, kita tengok, okey, dia ni siapa dia? Boleh lah. Ahli muzik, boleh. Ikut dan, pangkah. Mana? Tak pernah ada pengalaman apa pun. Boleh lah ustaz apa semua tu. Bukan ustaz tak boleh perempuan. Tapi masalahnya kita ni kadang-kadang mental kita duk ingat ahli parlimen adun ni, mesti orang tak kisah siapa-siapa pun. Asalkan ikut bendera saja. Tak boleh. Sebab kita nak bagi orang ni yang nak masuk Dewan Undangan Negeri, nak masuk parlimen ni, orang yang ada basic tentang undang-undang juga. Sebab tugas adun, tugas ahli parlimen adalah menggubal undang-undang. Menggubal undang-undang. Menggubal peraturan-peraturan dan sebagainya. Nak membahas tentang ekonomi. Tu jangan duk marah kalau kata sekarang ni tunggang langgang sebagainya, sebab kadang-kadang orang tak tahu. Jangan salahkan orang lain pula, kita yang pangkah kan. Right? Jadi
Poligami ni mesti kena dapat kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Syariah perempuan. Mulalah ada orang kata Mahkamah Syariah susah. Susah hang pernah naik pun tak. Saya perempuan, walaupun saya tak poligami lah, tapi sebab kita ni duk pergi tengok kat mahkamah, kita tahu mudah ke susah. Bukan susah pun. Kalau susah tu sebab dia tak mampu. Hakim ni, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ni, tak pernah lagi lah setakat lah nak menghalang sangat. Kalau nak menghalang sungguh-sungguh bukan nak test betul-betul pun, nak tengok dekat isu kemampuan. Kewangan tu penting perempuan, nak poligami. Perempuan nak bagi makan apa? Rumput. Ni kahwin bini kedua, bini pertama dengan anak-anak tinggal. Dapat nombor 2, nak tambah lagi 3 lagi, 2 dengan 3, 2 dengan 1 ni. Faham tak? Jadi macam mana pula? Sebab tu kemampuan ni penting. Kita nak kena tengok, betul lah kahwin ni boleh tambah rezeki, tapi perempuan ingat rezeki tu boleh main side roll macam tu, masuk dalam rumah. Aku bila mula merepek ni macam tu lah. Dia mana ada prinsip macam tu. Kita kena usaha, kita kena buktikan, tunjukkan kata kita ada kemampuan. Kemampuan untuk buktikan yang kita boleh berpoligami. Kena realistik lah sikit. Duduk dekat dunia kot, ingat duduk kat syurga ke apa? Duduk dekat dunia confirm lah kita kena buktikan tentang kemampuan. Tunjukkan kemampuan. Pendapatan berapa setiap bulan? 10,000. Yang ni nafkah untuk bini pertama 2,000 sebulan, anak seorang berapa. Okey, complete. Rumah sediakan setiap. Apa lagi? Bibik pun ada kat rumah. Settle. Kereta semua. Okey, fine. Alright. Number 2, saya boleh bagi macam ni. Cukup tak 10,000? Cukup. Apa masalahnya? Yang orang dia kata susah sebab apa? Sebab dia tak pernah naik pun. Dia sembang. Kalau dia naik pun mungkin dia dengar ada orang kena tolak. Sebab apa? Sebab orang yang dia dengar tu pun tak mampu. Dia banyak duk dengar cerita orang menikah kat Siam lagi mudah. Apa dia buat? Payah kadang-kadang kita nak cerita kat laki perempuan. Kalau dia nak buat juga. Sebab tu saya tak target untuk nak cerita kat laki perempuan. Aku tak suka nak cerita kat laki sebab kalau laki ni, kalau dia nak pi juga. Hang halang lah macam mana sekalipun. Dia macam sungai. Sungai, try bubuh batu banyak-banyak. Lama-lama batu tu pun tak tahan, dia akan boom juga. Sungai ni, dia takkan bolehnya. Takkan boleh nak tahan dia. Faham? Sebab tu kita malas nak ceritakan lelaki. Kalau dia nak dia pi juga. Kalau ada lelaki yang dia faham, dia rasional, dia ada kesedaran, dia akan tahu benda ni tak bagus. Faham? Sama macam orang kata rokok haram, dia still bubuh juga. Dia ada lah dalil macam ni. Okay? So, baik aku cerita kat perempuan sebab masalah yang lebih besar berkaitan dengan nikah sindiket, berkaitan dengan poligami tanpa nikah tanpa kebenaran semua ni, masalahnya bukan sebab laki tu. Nanti akan ada masalah kepada wanita perempuan. Sebab tu saya tak kisah kalau orang lelaki kata asyik duk cerita pasal perempuan saja. Suka hati nak cerita pasal perempuan. Sebab masalahnya terutama ni lah nikah sindiket ni. Nikah sindiket, nikah kat sepadan Siam. Masalah besar kepada wanita. Yang wanita ni pun terhegeh-hegeh juga nak pergi ikut tu pasal apa? Nikah dekat sepadan Siam, balik main Malaysia tak buat pengesahan, nanti lahir kalau dapat anak tu takkan boleh dibin ataupun bentikan kepada bapa dia. Bila tak boleh dibenti ataupun binkan kepada bapa tu, anak tu jadi anak tak sah taraf. Apa kesan dia? Kalau anak tu perempuan, dia kena naik mahkamah nanti untuk wali hakim kalau dia nak kahwin. Satu, dia tak boleh mewarisi harta. Dua, wanita ni kalau dia pergi menikah juga, tak balik main Malaysia, laki tu tak mau buat pengesahan, tak mau buat apa, halang sungguh-sungguh, kalau kata dia cerai kata macam tu bukan ada rekod pun. Apa nak tuntut apa? Nak tuntut mut'ah? Tak boleh. Nak tuntut mut'ah, nak tuntut nafkah iddah, kena ada sijil cerai dekat Malaysia.
Siapa yang lebih kesan? Siapa yang lebih teruk? Wanita tu lah. Wanita tu lah nanti kesian. Ya, sebab tu saya marah sangat-sangat perempuan. Saya marah, muka nampak tenang tapi marah. Okay? Sebab saya darah tinggi. Cara marah saya ni cara marah macam ni lah. Senyum. Sebab saya tak mau yang jadi mangsa tu wanita tu perempuan. Dia muda lagi kot. Masa depan dia habis macam tu saja sebab dia main ni. Okay. Kalau kita ada anak-anak perempuan yang menonton ni, tuan-tuan yang menonton, kita ada anak perempuan, okay, nasihatkan, sekolahkan dia daripada awal, cerita tentang buat benda yang betul kalau kata dah besar nanti. Jangan cuba untuk langgar undang-undang. Okay. Sebab tolong faham, kesan yang lebih besar adalah kepada wanita. Dalam bab nikah sindiket sama, dalam bab nikah sepadan siam pun masalahnya kepada wanita tu sebenarnya. Okay, sebab wanita yang mengandung, laki tak mengandung puan. Apa gelap mengandung dapat anak nanti apa yang nak kena bagi semua tu, menyusu dan sebagainya. Laki kalau dia dah dapat tu, kalau dia tinggal habis macam tu ya perempuan. Tambah-tambah nikah sindiket ni. Kalau nikah sindiket ni, okay, katakanlah kan nikah dia tak sah, ya, so nikah sindiket, kalau laki ni dia tak mau nikah, faham tak? Dia tak mau nikah, dia tak mau nikah semula, tak boleh paksa dia tak boleh dipaksa untuk nak kahwin. So kalau dia tak mau nikah semula tu, jadi perempuan ni, okay, dia nak tuntut apa? Dia bukan boleh tuntut apa-apa. Kalau dapat anak tu memang anak dia lah. Faham tak kesan dia? Okay, kita baca kes kita ni kan, yang kalau katalah kan nikah ni tak sah. Kalau katalah disah pergi buat permohonan pengesahan kemudian tak sah. Alright. So mahkamah akan nasihatkan kalau kata nak mengesahkan tu kena nikah semula dekat Malaysia. Kalau kata poligami, hampa kena naik mahkamah untuk buat permohonan poligami. Okay. Kalau kata tak poligami, hampa kena nikah semula. Akad nikah yang baru. Tapi kalau lelaki tu tak mau, hampa nak tuntut apa? Nak suruh paksa kahwin juga. Tak boleh kalau dia belah, dia buat atau tak ready juga. Okay. Bila dipisahkan macam tu tak sah, jadi tak wujud pernikahan tu, okey. Nak tuntut apa? Mut'ah mana boleh? Mut'ah untuk orang yang bercerai. Nafkah iddah orang untuk orang yang bercerai. Hutang dalam perkahwinan apa? Perkahwinan tak wujud, mana tuntut? Faham tak? Kesian kat siapa? Kesian kat perempuan. Aku dah nampak benda ni jauh. Banyak ada cerita-cerita macam ni yang menjadi kesian tu. Inilah yang menyebabkan saya takkan berhenti untuk cakap. Tambah-tambah malam ni dia lagi hangat sebab yang buat tu menteri, timbalan menteri. Ya Allah, sakit hati gue. Tengoklah, percaya esok ataupun lusa gini adalah dalil backup. Ada dalil backup ni. Kita tak kisah apa nak backup ke semua tu pun, yang penting kita nak tindakan tegas sekarang ni. Pihak berkuasa agama, pihak penguasa agama kena ambil tindakan tegas. Kalau kita viral benda ni lama-lama, kita tekan push sungguh-sungguh, hampa tunggulah nanti. Dia pun takkan duduk diam, dia pun akan ambil tindakan juga. Sebab ni akan melibatkan dengan maruah agama Islam perempuan. Maruah undang-undang perempuan. Ini yang masalah yang paling besar kita perlu hadapi. Okay, kita jangan diam sampai diambil tindakan untuk disahkan dan sebagainya tu. Disahkan tu baru kita boleh lega. Sebab kita nak benda ni jangan ambil enteng. Disahkan nanti ni kenalah nanti untuk kesalahan tu. Poligami tanpa kebenaran, nikah tanpa kebenaran. Okay, alright. Cukuplah sejam aku boleh tiap. Lama dah tak boleh tiap ni perempuan. Okay, alright. So saya buka ruang untuk soalan.
Siapa nak tanya? Apa nak tanya pasal apa? Hampa tanya je lah. Okay? Saya mempersilakan soalan daripada puan-puan dan tuan-tuan. Okey. Banyak komen pun ni alasan takut berzina. Dia kalau nak kahwin ni, memang kalau kata alasan takut berzina tu valid juga. Alright, valid juga. Cuma yang kita geram ni kalau kata buat tanpa saluran yang betul ni, bila tak buat tanpa saluran yang betul ni kan, dia akan menyebabkan orang lain pun akan ikut. Tu yang kita risau. Kalau orang lain ikut, benda ni dah payah nanti nak kekang. Tambah-tambah yang buat tu pula orang berpengaruh, perempuan. Ya Allah. Kalau orang berpengaruh buat, nanti takkan ada jaminan pun orang lain takkan buat. Okay? So boleh memang kita nak minta untuk kena hukuman penjara, tak boleh. Tak jalan kalau kata takat bayar. Cik Aisyah kata apa, yang jenis bawa lari perempuan kahwin sedikit istilahnya golongan Pak Ustaz lah. Sebab tu saya tak suka orang panggil saya Ustaz. Okay. Tapi ada orang duk panggil saya Ustaz lagi. Jangan panggil saya Ustaz, perempuan. Saya walaupun bercakap bab agama kadang-kadang kan, bab undang-undang syariah, tapi saya bukan Ustaz, perempuan. Saya dulu pernah jadi cikgu. Okay. Pernah jadi cikgu sementara. Okay. Cikgu interim. Lepas belajar tu, lepas habis diploma sebelum sambung degree, time cuti degree, saya mengajar pendidikan Islam. Tapi start saya masuk kelas ganti tu, saya cakap Assalamualaikum, saya ada 2 syarat. Tergamam mereka ni. Mereka tengok siapa dia lelaki ni, dah handsome. Dia kata, syarat yang pertama, jangan panggil saya Ustaz. Semua pakat terkejut. Syarat yang kedua, jangan lupa syarat yang pertama. Faham tak? So syarat yang pertama jangan panggil saya Ustaz. Syarat yang kedua jangan lupa syarat yang pertama. Okay? Sebab berat tanggungjawab bila title Ustaz ni, perempuan. Sebab tu aku nampak macam liberal sikit ni. Rambut, pok. Syah kemas aku malam ni. Sah ke nikah VVIP? Okay. Puan Aisyah Humaira Nazmi, sebab saya rasa macam ini soalan kan. Sah ke nikah VVIP tu? Saya kata macam tadi, saya tak boleh sahkan. Okay. Puan Aisyah, saya tak boleh sahkan nikah tu sah ataupun tidak. Dia sama macam prinsip orang bercerai. Kalau orang tanya saya, tuan, saya ada lafaz cerai macam ni. Sah tak? Jatuh tak? Saya tak boleh sahkan. Saya tak boleh kata, oh yang ni sabit, tak boleh macam tu. Yang ni confirm jatuh talak 3, tak boleh macam tu. Sebab sah ataupun tidak, dia kena bawa kes ke mahkamah. Kena dibuat pengesahan. Okay. Sebab apa, perempuan? Kalau saya cakap tak sah, nanti orang tak pergi mahkamah nak buat pengesahan. Dia tak boleh macam tu. Kena buat pengesahan. Okay. Baru kita boleh tahu sah ataupun tidak. Cuma bila cerita bab pengesahan nikah, kita kena buktikan dekat mahkamah 5 rukun nikah. Cukup ataupun tidak. Sempurna ataupun tidak. Cukup syarat ataupun tak. Okay. Yang pertama, suami, isteri, saksi, wali dengan akad. 5 ni je, siswa ni. Suami, isteri, saksi, wali, akad. Biasanya, isu nikah sindiket ni, problem dia dekat wali, perempuan. Dalam kes tu, nikah duduk dekat Kuala Lumpur, kita dengar telefon, dia kata apa, nikah ni by wali hakim, cara wali hakim. Wali hakim hanya boleh digunakan bila dapat kebenaran mahkamah untuk wali hakim. Ataupun pihak-pihak ni dah merentasi sempadan. Sempadan Malaysia ni dah keluar daripada Malaysia. Dah lepas border. Bila dah lepas border, dia dah tak ada kekuasaan sultan. Kekuasaan sultan tak ada. Alright, dia tertakluk kepada wilayah sultan mana yang dia pergi tu. Pemerintah mana. So kalau dia masuk dekat sempadan Siam, dia dah termasuk di bawah kerajaan Siam.
Okey, di bawah kerajaan Siam. Kerajaan Siam memberikan kuasa untuk mengakad nikah dan juga untuk jadi wali hakim, okey, kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Okey. So, baru boleh jadi wali hakim. Ini syarat dia. Tapi kalau duduk kat Kuala Lumpur, cerita main duduk kat sana wali hakim, duduk kat Siam, yang ni cerita mengarut. Okay, saya tak boleh kata sah ataupun tidak, tapi saya duk nampak memang. Jawab sendiri lah. Okay. Okay, apa kesudahan? Oi, ni lagi terang-terang ni. Okay, alright. Ada tindakan daripada Majlis Agama. Okay, perempuan yang ni isu bidang kuasa. Kalau kata tengok tadi, dia kata Majlis Agama Islam Naratiwat sedang menyiasat dia punya kesahan sijil yang dikeluarkan tu. So nanti Naratiwat pun bagi tahu, kata kami tak keluar pun. Forma nak pelepas diri kot. Dah tekanan kami ni. Kalau depa kata mengeluarkan, siap lah nanti bergaduh lah Malaysia dengan Thailand. Macam lawan takraw pula kan. Okay. Tapi saya kalau katalah Naratiwat kata kami tak mengeluarkan sijil tersebut, tak ada benda tu, jadi yang tu dah memang hampir-hampir dah memang salah. Tapi salah tu siapa nak ambil tindakan? Cuma satu perkara hangpa kena tahu. Bab Undang-Undang Keluarga Islam, okey, dia bab negeri-negeri. Okey, negeri Perlis untuk orang Perlis, negeri Kedah untuk orang Kedah, negeri Penang untuk orang Penang, Perak untuk Perak, Selangor untuk Selangor, okey. Tapi kalau Kuala Lumpur, kita kata wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dengan Labuan, right? Dia di bawah persekutuan. Okey. Jadi kalau bawah kerajaan negeri masing-masing, dia tertakluk kepada Majlis Agama Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Okey, kalau kata kesalahan tu orang tu duduk dekat Penang, so Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, Penguatkuasa Pulau Pinang. Tapi kalau orang ni duduk dekat Kuala Lumpur, so yang akan ambil tindakan adalah Jawi lah. Jabatan Agama Islam Wilayah. Jawi yang popular lah. Kalau kat Malaysia ni yang popular Jawi, Jais kan, Melaka kan. Kan yang jenis selalu duk buat tangkapan khaluat kan. Biasa dengar tangkapan khaluat Jawi lah, asyik duk baca paper Jawi, Jais kan. Selalu macam tu. Okay. So Jawi lah, bukan majlis. Kalau saya nak uraikan beza Majlis Agama dengan Jabatan Agama ni macam ni. Ada siapa-siapa tertanya tak? Apa beza Majlis Agama Islam dengan Jabatan Agama Islam? Okay, contoh mudah dia macam ni. Majlis ni yang besar, yang tinggi. Majlis Agama ni orang yang merangka. Dia merangka undang-undang dasar pentadbiran agama Islam negeri. Okay. Jabatan Agama Islam orang yang melaksanakan dasar tu. So majlis bawah dia Jabatan Agama. So Jabatan Agama ni yang merangka dasar. Jabatan Agama yang melaksanakan dasar tu, undang-undang tu. Cik Hafizan, siapa yang menteri tu? Tak tahu. Google lah. Saya malas nak sebut. Okey, permohonan untuk wali hakim tu makan masa lama ke sekarang ni? Sebenarnya permohonan wali hakim ni perempuan, dia tak lama kalau kita dah prepare. Contoh dengan kita dah tahu kata bapak tak ada, contoh dia. Anak perempuan nak kahwin. Tapi anak perempuan ni dah tahu dah kata si bapak memang tak ada langsung, hilang dan sebagainya. Alright? So apa yang kita kena prepare adalah kita kena prepare lah dekat carian di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Okay? JPN ni dia ada record kata orang ni masih hidup ke, duduk kat mana ke. Okay? So kita cuba bantu mahkamah untuk sahkan kata si bapak ni hilang. Mahkamah mesti nak tahu dah mati ke dan sebagainya. So kita prepare siap-siap. Ada orang sekali naik je wali hakim ni. Okay, datang mohon wali hakim. Sebab apa? Sebab ayah dah tak ada daripada kecil. Tapi tak ada adik-beradik lain. Bapak semua tu saya tak kenal. Adik-beradik bapak semua saya tak pernah dengar. Sebab membesar pun mungkin dengan makcik contoh dia. So
Kadang hakim kata okey buat main saksi. Kadang 1 hari je. Even dalam kes kalau macam contoh PKP kita sekarang ni puan, walaupun keadaan yang mahkamah tak buka, tapi salah satu kes yang bersifat terdesak yang boleh dipohon segera adalah wali hakim. Kita tahu ada orang nak kahwin sebagainya kan. So boleh mohon wali hakim tu. Kalau macam tuntutan lain memang tak boleh nak jalan lagi lah. Tapi insyaAllah esok firma saya, Khairul Fahmi Associate akan mula balik beroperasi. Tapi operasi pun hanya untuk pendaftaran kes baru sahaja. Tapi kalau untuk kes-kes yang sedia ada, siapa yang ada dengan saya semua tu, memang kita terpaksa bagi tahu mahkamah tak berjalan lagi. Tarikh pun belum dapat yang baru lagi. Cuma mahkamah pun dia tak ada run yang secara normal lagi, tapi dia membenarkan untuk kita filekan kes. Apa-apa kes yang baru kita boleh filekan. Tak lama lah perempuan sekejap insyaAllah. Puan Ardina Arif. Soalan, kenapa Malaysia masih nak iktiraf perkahwinan Thailand Indo sedangkan lebih banyak keburukan? Kalau Malaysia tak iktiraf, masalah-masalah begini takkan wujud. Yang ni kalau nak tanya ni, kena tanya orang yang buat undang-undang. Sebab apa tahu puan? Dalam undang-undang keluarga Islam, dia termasuk di bawah satu section berkaitan dengan kebenaran berkahwin di luar negara. Okey. Jadi dia sebut secara umum, untuk nikah di luar negara perlu dapat kebenaran daripada kedutaan, kedutaan melalui kepada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Alright. So dia cakap secara umum saja. Jadi kita tak boleh nak terlampau resis sangat. Tak boleh dekat Indon, tak boleh dekat Thailand, walaupun dua negeri ni selalu ada isu kan. Tapi ada orang yang tak ada isu. Contoh dia kan, mungkin aku nak create drama mungkin pasangan ni dua-dua orang Malaysia, dua-dua belajar dekat Indonesia, contoh dia berkenan, dia menikah kat sana. Okay, nak balik main ke Malaysia susah, border tutup, nak fly masuk Malaysia tak boleh. Jadi nak kena menikah dekat sana. Betul tak? So kena pergi ke kedutaan, kena mohon. Tu je. Okay, jadi sebab tu saya rasa macam benda ni masih lagi diiktiraf. Kalau nak tanya jawapan ni betul-betul, saya rasa bukan saya kot untuk jawab ni. Yeah? Sebab saya pun macam perempuan juga. Beza saya peguam. Itu je. Kalau saya ni pentadbir, menteri G. Okay, baru aku boleh tahu nak jawab apa. Aku boleh tahu sekarang ni nak jawab betul. Janganlah biasa satu tujuan perkahwinan tu untuk asas tujuan perkahwinan tu untuk apa tuan? Bagi alasan elak zina, aduilah stres. Saya Puan Nas Jamaluddin dengan Puan. Saya boleh katakan, saya kan kalau dalam bab tak fiqh Puan, fiqh munakahat, saya daripada dulu masa zaman belajar sampai ke sekarang ni, takrif nikah aku paling ingat sekali. Okay, iaitu nikah maksudnya aqad yatadamman ibahatul istimta' kulli minaz zawjain bin akhar ala wajhul masyru'. Itulah satu-satunya Arabnya aku hafal sampai sekarang ni. Okay. Maksudnya akad yang tadamman ibahatul istimta', satu akad yang membenarkan untuk yang mengharuskan yang membenarkan untuk istimta'. Istimta' ni maksudnya untuk bersuka-suka. Okay. Menghalalkan perhubungan. Okay. Ada tafsiran yang lebih khusus, dikata macam seolah-olah membenarkan persetubuhan. Istimta' kulli minaz zawjain, antara pasangan suami isteri, bil akhar dan juga mungkin lain-lain, ala wajhul masyru', mengikut cara syarak, mengikut kaedah syarak, kaedah undang-undang tersendiri. Okey, tu maksudnya untuk istimta'. Tu memang asas kepada perkahwinan. Tapi dia bukan semata-mata untuk persetubuhan, okay? Tapi adalah isu bab tentang tanggungjawab,
bab nafkah, tu semua adalah benda-benda yang datang bersama perkahwinan tu. Tuan Fahmi kena pakai serban, Kak Kia jangan merepek. Kak Kia nak tahu tak, dulu kan masa tingkatan berapa masa saya tingkatan 5 kot tentu. Time tingkatan 5 masa dekat SMKA Nibong Tebal dulu ni, saya memang pakai serban. Bukan takat serban je Kak Kia dan perempuan yang lain. Saya ni celak, kamu tahu celak? Celak. Gitu. Aduh. Kalau lah saya boleh pergi balik zaman dulu kan, kalau saya boleh jumpa saya yang tingkatan 5 tu, saya nak pergi bisik kat diri saya balik, saya beritahu, Fahmi, jangan poyo sangat. Sikit-sikit dah lah. Dia bukan apa time tu kan, dia zouk tu tinggi sangat. Ialah time tu saya ketua asrama. Okay, ketua asrama, ketua asrama untuk lelaki. Pengawas orang nombor 2. Nombor 1 ketua pelajar, ketua umum. Okay, ketua umum ni ketua untuk lelaki dengan perempuan lah. Kemudian ketua asrama. Ketua asrama betul Fahmi Ramli ni. Aduh, merangkap exco disiplin tu, exco disiplin asrama perempuan weh. Saya lah yang orang yang merampas-rampas Walkman, palito, dulu ada radio kecil kita panggil palito. Hak yang merampas ni Fahmi Ramli lah. Saya nak cari soalan yang menarik sikit. Nurul Syakirah Ayub. Jika pernikahan telah diklasifikasikan tidak sah oleh mahkamah dan perempuan tu dah pun mengandung hasil daripada pernikahan sindiket itu, adakah pernikahan tersebut terbatal serta-merta atau perlu tunggu sehingga anak yang dikandung lahir? Kalau mahkamah katakan pernikahan tu tak sah perempuan, okay, maksudnya mereka dah buat pengesahan nikah tapi mahkamah tak sahkan nikah tu, dia orang boleh nikah semula. Okay, boleh nikah semula. Alright, boleh nikah semula. Kalau kata mereka ni tak tahu. Mereka tak tahu, kata, baru tahu kata itu nikah sindiket. So ada orang tipu contoh dia. Okay, so mahkamah tak sahkan, jadi boleh nikah semula. Apa status anak tu? Okay, status anak tu sama ada dia sedang mengandung ke ataupun dah dilahirkan ke tu kan. So anak tu boleh dinasabkan kepada si bapa tersebut. Okay, tapi syarat dia mesti kena buat pengesahan dulu. Kena buat pengesahan nikah dulu dan kemudian mahkamah tentukan sah ataupun tidak. Kalau mahkamah kata tak sah, jadi pernikahan tu terbatal, dia orang nikah semula. Bila nikah semula, anak tu boleh dibuat permohonan pengesahan nasab untuk dibinkan kepada si bapa tu. Dengan syarat si bapa tu mengakui yang tu memang anak dia. Siap. So join force dengan Puan Monadin Saya tak boleh lah sampai tahap macam Puan Monadin sangat. Kalau macam Puan Monadin mungkin boleh keras sebab Puan Monadin orang awam. Orang awam. Saya dia macam Puan Monadin, saya tengok dia lebih pada macam minta maaf kalau saya nampak kan Puan Monadin lebih kepada hentam orang mahkamah. Saya tak boleh hentam perempuan. Saya tak boleh hentam orang mahkamah sebab saya dikategorikan sebagai pegawai mahkamah juga. Peguam syariah adalah sebahagian daripada pegawai mahkamah. Okay? Walaupun dia entiti luar tapi kita kena ingat saya adalah sahabat mahkamah. Kalau ada kesalahan pun kita tak boleh hentam. Kita kena by law kita kena buat benda tu. Okay, tapi bab menegakkan hak ni insya-Allah memang kita akan tekankan hak kepada wanita. Alright, saya tak boleh nak kata pegawai-pegawai, walaupun ada pegawai yang kita tahu ada pegawai yang seleweng dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak kata semua tu salah.
Alright, even kalau kata hakim buat keputusan yang silap pun, kita tak boleh nak kata hakim ni salah. Kita kena kata hakim terkhilaf. Dia ada cara dia tersendiri. Okay, tu sebagai peguam syar'i, yang tu etika kita. Etika sebagai seorang peguam, kita kena ingat yang kita adalah sebahagian daripada mahkamah. Saya adalah sahabat mahkamah dan juga saya adalah salah seorang pegawai mahkamah syariah. Pegawai entiti luar. Dia bukan pegawai yang dapat gaji pun. Dia kategori macam tu lah. So kita kena hormat mahkamah. Saya menghormati mahkamah syariah. Sebab tu saya sentiasa cuba untuk mengangkat martabat mahkamah syariah, InsyaAllah. Okay, Puan Natrah Rosli. Boleh ke isteri pertama mendakwa orang ketiga di mahkamah syariah? Okay. So, biasanya orang, ada juga orang tanya kat saya, Tuan, ada tak benda yang boleh kita dakwa wanita yang nak cuba yang kita kata, orang kata macam merampas, macam jadi isteri kedua kan. So boleh tak nak dakwa macam tu? Baik. Dalam undang-undang puan, saya sharekan macam mana nak guna benda ni saya pun tak tahulah. Macam mana nak buat ni? Yang ni ke? Share screen. Tap. Alright. Yang ni saya tunjukkan puan. Dia kata ni di bawah enactment kesalahan jenayah syariah Pulau Pinang. Saya ambil yang Pulau Pinangnya. Seksyen 38 menghasut suami atau isteri supaya bercerai, mengabaikan kewajipan. Kata mana-mana orang maksa memujuk mana-mana orang lelaki atau perempuan supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan tanggungjawab sebagai suami atau isteri adalah suatu kesalahan yang boleh disabitkan denda tak lebih RM5,000 atau penjara tak melebihi 3 tahun atau penjara dan kedua-duanya. Okey. Maksudnya perempuan, maksudnya kalau katalah orang tanya kat saya, boleh tak kita nak dakwa benda ni? Untuk untuk nak kata merampas, merampas ni. Dia back to niat. Ada orang kalau kata niat dia tu memang dia nikah tu untuk nak supaya diceraikan isteri pertama. Contoh dia kan. So insya-Allah mungkin ada kaitan. Mungkin ada. Kalau katalah tak kahwin pun, dia mungkin nak pujuk hasut orang ni supaya suruh mereka ni bercerai. Berpisah. InsyaAllah yang tu pun mungkin ada kaitan. Mungkin ada kaitan. Alright. Tetapi satu perkara yang kita kena tahu, menghasut ke kalau kata nak dakwa macam orang ketiga dan sebagainya kan, dia ada kaitan dengan isu kesalahan. Isu kesalahan berkaitan kesalahan rumah tangga. Jadi kalau kata kesalahan ni, dia bukan di bawah kuasa untuk orang ni saman menyaman macam saya saman puan, macam plaintiff saman defendant, suami saman isteri, isteri saman suami. Dia tak macam tu. Kalau berkaitan dengan kesalahan ataupun jenayah, alright, yang akan ambil tindakan adalah penguat kuasa. Maksudnya kalau katalah kan kita nak dakwa kata ada orang cuba nak menjatuhkan rumah tangga. Ada orang cuba nak memujuk isteri saya. Mujuk isteri saya nak buat lari isteri saya, contoh dia kan. Nak buat lari isteri saya, Kemudian nak buat lari isteri tu dan nak suruh dengan niat untuk nak menjatuhkan ataupun nak merobohkan rumah tangga. Tu contoh dia. So yang akan ambil tindakan adalah pihak pejabat agama, bukan suami tu. Contoh dia. Faham? Is it clear? Sebab tu kalau berkaitan dengan orang kata macam merampas dan sebagainya ni, dia bukan boleh tindakan tu difailkan macam tu saja. Dia akan disiasat dulu oleh pejabat agama. Ada kes ataupun tidak, kuat ataupun tidak, betul ke merampas, tah suami pun suka. Contoh kan, isteri pertama dia nak dakwa kata macam Puan Natrah tanya ni, boleh tak isteri pertama dakwa orang ketiga? Maksudnya orang yang bakal menjadi isteri kedua, contohnya kan. So kalau katalah suami pun memang suka nak kahwin dengan isteri kedua tu, jadi apa yang merampasnya? Ada tak isteri kedua tu berniat untuk nak suruh menceraikan isteri pertama? Kalau tak ada benda tu, nak harmoni dan sebagainya, kat mana yang jadi satu kesalahan?
Okey. Saya kena tegaskan kepada semua orang. Poligami dengan curang, dengan merampas, dua benda yang berbeza, puan-puan. Okey. Kalau poligami, dia adalah satu benda yang baik. Kita kena ingat, kita orang Islam, hampa suka ke, hampa tak suka ke, kita kena ingat Islam membenarkan poligami, cuma dia bukan wajib. Alright, dia bukan wajib. Tu je. Okay? Jadi kita tak boleh nak macam penentang sangat. Sebab Nabi berpoligami, perempuan. Nabi berpoligami. Jadi kalau Nabi berpoligami, takkanlah isteri-isteri Nabi ni nak dikatakan perampas. Kan? Kau faham tak? So takkan Aisyah nak kata, oh ni apa, Ummu Salamah ke apa semua ni perampas dan sebagainya. So tak boleh macam tu. Okay? So poligami is poligami. Yang cerita merampas ke curang kan itu, yang tu cerita tak kahwin. Yang tu cerita lain. Yang tu mungkin jadi satu kesalahan. Alright, tapi apa jua kesalahan yang kita nak bawakan tu, bukan kita saja yang boleh ambil tindakan, tapi kita kena ambil pendekatan untuk melaporkan sahaja. Jadi setakat sekarang ni, perempuan, saya tak pernah tengok lagi benda tu didakwa. Saya tak pernah tengok benda tu lagi didakwa. Alright. Boleh puan nak terus Oi, 11.30 dah. Hari ni aku beletiak panjang ambil soalan pun. Dah nilai Kiranya kesalahan VVIP tu, satu, nikah tanpa kebenaran. Dua, poligami tanpa kebenaran. Nikah guna wali hakim. Betul tak? Betul. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ataupun satu lagi lah, kalau kata dia lambat daftar. Wali hakim tu dia apa? Dia tak ada dalam kesalahan kepada lelaki tu. Dia selalunya lelaki yang macam ni dia akan kena nikah tanpa kebenaran dengan poligami tanpa kebenaran. Dan selalu lagi satunya dia akan kena dengan lambat daftar. Okay. Menarik soalan-soalan yang puan ni, tapi tu dia lah 11.30 dah ni. Untung saya tak terlepas live malam ni. Alhamdulillah. Esok-esok pun jangan terlepas lagi. Ni saya pilih pukul 10 ni sebab saya rasa macam 10 tenang sikit kan. Ini soalan yang boleh jawab sendiri ni. Adakah mereka dikecualikan daripada undang-undang sebenar ataupun memang mereka ada undang-undang sendiri? Yang ni bukan soalan. Yang ni nak memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang tertentu. Sonok. Perlis negeri poligami scam. Aish. Okay. Alright, saya pun dah habis. Okay, habis dah. Okay, itu saja. Letih dah malam ni. Tiba sakit dah ni. Alright, itu saja daripada saya pada malam ni. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menonton, dan kalau anda rasa macam perkongsian malam ni bermanfaat, okay, ada isinya yang perlu untuk anda sebarkan, saya sangat berterima kasih kalau anda tekan share, okay, kongsikan dan letak dekat wall anda. Mana tahu kod-kod nanti ni ada orang nak tengok, ada orang nak tahu tentang nikah sindiket, apa kesan dia, tambah-tambah kod-kod lah. Benda ni boleh jadi macam apa, hampa punya library hampa sendiri kan. Library dekat hampa punya wall. Okay, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf semalam saya tak dapat live. Hari ni saya live dan saya ganti sampai pukul 11.35 dah ni. Alright, saya kena rehat, esok saya nak kerja. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.